Barisan Nasional berada dalam kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi kalau menteri tak betul, kita sabunlah, kita balunlah. Apa ada masalahnya? Setuju. Sebab itu saya tidak memilih untuk terikat dengan mana-mana menteri. Walaupun mereka sahabat, kadang-kadang sahabat menegur lebih baik daripada orang lain menegur. Macam saya katakan hari ini, saya katakan Saudara Fizi berhati-hati. Jangan kita terlepas telajak cakap. Dan saya haraplah teman-teman dapat semua tu. Memang tidak dinafikan dulu isu ini pernah dilontarkan oleh Datuk Ahmad Maslan. Kemudian apa yang tak silap saya dulu ada menteri sahabat saya dulu daripada Kuala Pilah, ahli parlimen Kuala Pilah. Siapa kena nama dah tua ni saudara, lupa pula saya. Dia kata masa itu masalah ikan. Cuma janganlah pula. Saya harap lepas ini kita tak dengar lagi lah ini Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna pula bercakap, jangan risau, kita dah kira ikan dalam laut. Itu masalah. Abang Mat, saya bercakap pada Abang Mat Sabu. Saya berada di Perak, saya saya lihat tadi harga barangan masih belum dalam keadaan yang terkawal sepenuhnya. Peningkatan harganya. Tadi minum cendol pun, semangkuk cendol pun RM5. Itu makanan rakyat. Makan dekat apa ini Salim restoran di Ipoh tadi pun harganya boleh tahan juga. Saya rasa yang inilah Abang Mat dan juga saudara Salihuddin Ayub harus melihat. Sebab ini janji Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya bagi tahu saudara, janji Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau mahu kerajaan ini adalah untuk menyantuni dan untuk menyelesaikan derita rakyat. Rakyat sudah cukup menderita selama 4 tahun. Jadi kita tak mahu dalam keadaan-keadaan sebegini, ketelanjuran dalam kepimpinan boleh mengakibatkan rakyat terus menderita. Sebab memanglah hari ini saya tak boleh nak melaporkan kedudukan pasaran saham dan sebagainya. Dan kita dalam 2-3 hari ini musim cuti, cuti Christmas dan sebagainya. Tentulah pasaran tak bergerak. Dalam keadaan begini kita tak dapat petunjuk ekonomi. Di saat warga begitu meletakkan keyakinan begitu tinggi. Saya nak bagi tahu pada pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pak Syekh, sahabat saya Datuk Seri Zaid Hamidi, Big Brother, kena ingat bahawa harapan rakyat begitu tinggi. Saya di belakang ni, Saudara Ismi ni kuatlah semangatnya UMNO ni. Saya pun tak letak bendera UMNO di belakang saya, tapi Saudara Ismi diletak di belakang benderanya, di belakang ini bendera UMNO. Kecintaan yang amat mendalam. Ya, Saudara Hizmazul Queen, dia kata MP kalau Pilah pernah bercakap macam Rafizi, betul. Saya nak jelaskan. Betul serang saya katakan, untuk jadi menteri bukan satu perkara yang mudah. Anda adalah seorang di kalangan 32 juta rakyat dan harapan rakyat begitu tinggi. Rakyat cukup menderita. Terima kasih saudara Puan Nur Jumayah Abdul Razak dari Kuala Terengganu, Tat SP, saudara Puan Nurliza, Hairi Yang Cik. Terima kasih. Ini saya siapa ni? Saudara Atan Likas bila nak bersama dengan saya. InsyaAllah Atan. Atan apa khabar? Dia buat TikTok. Apa khabar Tan? Saya bersama dengan Ismi. Ismi nak cakap apa-apa dengan Tan? Sila Ismi. Sawatan teruskan perjuangan. Dan dalam banyak jalan yang ada, jalan perjuangan yang kita pilih. Maka saya, Sawatan, Datuk Amir dan rakan-rakan sini telah memilih jalan perjuangan. Maka jalan perjuangan tiada penghujungnya. Dan penuh dengan liku-liku yang berduri. Sila Ismi. Dalam hari ini soal kerajaan perpaduan ni, kita pun kena sedia maklum bahawa Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pak Syekh yang kita kasihi, salam reformasi, lawan sampai menang. Sekarang dah menang. Jadi, lawan Tokeh apa ini? Tokeh apa ni? Tokeh ini Persi Katel ni. Lawan Katel sampai menang, biar rakyat senang. Itu kena prinsip. Sila Mi. Jadi saya harap masyarakat di luar sana berikanlah masa kepada Datuk Seri Anwar, kerana beliau mewarisi sebuah kerajaan yang gagal di era Perikatan Nasional. Kita sudah maklum keadaan ekonomi amat teruk disebabkan kegagalan Tan Sri Mahayadi Yassin menguruskan ekonomi negara, dan perbuatan Tan Sri Mahayadi Yassin
yang mencampurkan urusan politik dan urusan ekonomi sehingga kita melakukan satu perbuatan lockdown untuk jangka masa yang terpanjang di dunia. Kan? Malah didaruratnya negara kita dan berbelanja wang negara tanpa kawalan, dan kita sudah maklum hari ini kes 2.5 bilion sedang dalam siasatan SPRM. Kita juga mendengar berita-berita kabar angin mengatakan banyak projek-projek direct nego yang diberikan oleh kerajaan Mahayadin kepada rakan-rakan baik. Ya. Orang Indonesia kata sahabat baik itu kroni. Orang Malaysia kata kroni. Orang Indonesia kata sahabat baik. Dan artinya sama, saudara, tidak ada perbezaan. Jadi, tapi kita tak mau nak mencampuri urusan siasatan SPRM. Kita belajar daripada kesilapan zaman Mahathir dan Mahyudin. Ya. Kita mahukan kerajaan perpaduan hari ini mewujudkan separation of power antara badan kehakiman dan juga eksekutif. Dan tidak sewenang-wenangnya melakukan perbuatan yang sama, melantik mana-mana kepimpinan politik sebagai pengarah SPRM, dan jangan sama sekali mengatur hakim-hakim seperti mana zaman Mahathir dan Mahayadin. Jadi kita yakin tak lama lagi satu persatu akan terbongkar. Bak kata pepatah Indonesia, kebohongan itu walau berlari sekilat, tiba waktunya kebenaran akan mengalahkannya. Dan kesombongan Perikatan Nasional tanda dekatnya mereka dengan kejatuhan. Walau bagaimanapun tuan-tuan, harus kita berhati-hati. Kerana di dalam UMNO masih ada gerombolan saki-baki ataupun disebut sebagai ejen bersatu yang menunggu mangsa menceruang dan peluang untuk menjatuhkan ayahanda kita yang amat berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Jadi saya di sini sebenarnya tanpa pengetahuan Datuk Seri Amir ni, tanpa dirancang, saya ingin mencadangkan agar pihak Majlis Kerja Tertinggi UMNO mengusulkan agar jawatan Presiden dan jawatan Deputi Presiden tidak dipertandingkan di pemilihan yang akan datang. Kita bukan takut untuk bertanding, tetapi kita harus ingat, kestabilan kerajaan perpaduan hari ini bergantung kepada kestabilan parti-parti yang menyokong kerajaan perpaduan. Kita juga sedia maklum, UMNO merupakan komponen terbesar yang memiliki 26 kursi plus 4 kursi yang menyokong kerajaan perpaduan. Jadi, sekiranya jawatan Presiden dan Deputi Presiden dipertandingkan, kita bimbang. Kluster bunga akan melancarkan gerakan-gerakan yang kita kenali gerakan sampul putih. Jadi nak bercakap soal sampul putih, saya bagi kepada Yang Arif, Datuk Seri Amir kita memperjelaskan. Dan saya secara rasmi saya cuma nak bercakap dulu sebelum nak tangat, saya nak santuni dulu saudara ini Azzi Nordin. Apa khabar saudara Azzi Nordin? Saya selalu kadang-kadang bila live tu ada masanya, ada waktunya kita berbeza pendapat. Tapi selalu saya katakan saudara, ya, live saya ini siapa nak menyunting boleh, tak ada masalah, tapi anda harus bertanggungjawab pada siapa yang menyuntingkan sini sebab saya tak mampu untuk memantau. Dan saya minta kalau nak ada tulisan dan sebagainya, gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis kerana kita adalah warga cinta damai. Dan prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu paling penting saudara. Sebab nanti peguam saya balik-balik Kuala Lumpur dia tanya dengan saya, kenapa tak bercakap? Baik saudara, berhubung dengan persoalan yang kita hadapi saat ini, saudara ini Azzi Nordin, dia kata kerajaan dah usahakan langkah pendek, langkah panjang. Dia tanya saya kenapa tak ulas. Saya masalah langkah pendek, langkah panjang, saya dah dengar apa yang dilontarkan oleh saudara Fizi. Memang ada dia buah fikiran yang baik. Cuma apabila terlajak kata, bila dia kata jangan makan ayam, maklum sajalah dalam politik saja, pendek saja cakap, tersalah cakap orang spin. Itu saja. Saya bersimpati dengan beliau. Nampak gayanya memang ada perancangan yang sedang diusahakan. Kita tunggulah. Ini baru hari yang ke-21 kerajaan
perpaduan ini menangani derita rakyat. Kita countdown saudara. Hari ini hari ke-21 saudara Ismi. Ya. Jangan dilupakan soal Sampu Putih. Yang sekejap lagi. Saudara Ismi ni tak sabar dia nak dengar cerita Sampu Putih ni. Jadi berbalik pada pimpinan hari ini, saya selalu mengatakan dalam tempoh 21 hari ini, kerajaan perpaduan rakyat nak menangani derita rakyat, masih lagi ada puak-puak yang berusaha untuk melakukan onar dalam politik. Saya panggilkan onar politik. Jadi saya melihat, kerana suka tak suka perlu diperakui, daripada 148 penyokong yang menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Datuk Zaid Hamidi dalam kerajaan perpaduan ini berdasarkan kepada pengundian sewaktu pelantikan speaker. Betul. Jadi kalau dia ada undian itu, mereka mengatakan tak ada undian, dia tak tahu number dan sebagainya. Bila dah berlaku begitulah. Sifat orang pembangkang ni begitu. Bila dibuat, mereka tak nak buat. Tapi bila tak buat, kata tak ada cukup nombor dan sebagainya. Jadi kita lupakan persoalan itu, saudara. Tetapi saya melihat daripada 148, semalam, kemarin dulu saya dah bercakap, 30 sokongan itu solid. Itu merupakan tunjang utama yang menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim membentuk kerajaan perpaduan ini, maka kukuhlah kerajaan itu. Andai sesuatu berlaku pada UMNO dan mereka mengalihkan sokongan itu, maka rapuhlah jadinya kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Datuk Zaid Hamidi dan saudara Fadilah Yusof. Ini sebenarnya saudara, banyak orang tak nampak. Inilah dipanggil, saya katakan ini dia punya booby trap yang orang tak nampak. Sebab itu Haji Hadi dah bercakap, dia bagi bahawa kerajaan ni tempoh 2 tahun. Ada pula pimpinan dari Perikatan Nasional mengatakan 4 bulan, ada 5 bulan. Mereka masih lagi memikirkan soal jawatan, bukan memikirkan soal rakyat. Sedangkan kerajaan hari ini betul-betul lumus untuk berusaha. Lihat sendiri apa yang dilakukan oleh Datuk Zaid Hamidi. Turun pergi ke Kelantan, turun ke Terengganu untuk menyelesaikan masalah. Mengeluarkan kalau ada sedikit dana daripada kerajaan. Bukan sekiranya main-main saja. Orang kata mengandung air. Tapi apa yang digambarkan lain tak ada, mereka nak kuasa. Jadi di sinilah letaknya ada usaha sedang dilakukan. Pertama sekali adalah kumpulan baju hitam. Ini sebab itu baju hitam di saat waktu pengundian nak dilakukan, mereka mengumpul konon-kononnya menirulah style bersih. Bersih dulu baju kuning. Kemudian mereka merasakan pada hari pengundian itu nak tengok sebagaimana sokongan rakyat. Mintalah semua rakyat pakai baju hitam, tanda berkabung lah. Bengong punya orang lah waktu itu. Supaya rakyat berkabung kerana kerajaan ini kerajaan yang mendustakan impian rakyat. Semua tak faham. Apa yang mereka lakukan adalah semata-mata untuk mencorak pemikiran rakyat bahawa kerajaan hari ini kononnya Datuk Seri Zaid Hamidi itu melanggar prinsip no Anwar, no DAP. Tapi mereka sorok no PBM. Saya dah bercakap berkali-kali bahawa PBM itu yang disokong oleh mereka berkali-kali. Waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri pun UMNO sokong juga, tak ada siapa bersuara. Bila Datuk Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, ada kawasan dalam tu menteri-menteri daripada Parti Peribumi Bersatu ada, sedangkan lafaz no PBM ini telah dilakukan daripada tahun 2020. Betul. Dan ini jadi apa yang dilontarkan oleh Datuk Zaid Hamidi dalam Perhimpunan Agung UMNO. Saya ingat lagi, saya ada dalam perhimpunan itu. Memang waktu itu untuk menghadapi pilihan raya. Kita bertanding solo, terbukti. Tapi selepas itu, sila dengar balik ucapan dia. Lebih kurang 3 minit ke 4 minit selepas itu. Beliau mengatakan akan berlaku jajaran baru dalam dinamika politik ini. Kerana kita kena sedar, saudara. Macam saya cakap semalam, apa yang berlaku sekarang ni dari segi politiknya, suka tak suka, MCA gagal untuk mempengaruhi warga bukan Melayu Cina untuk mendapat sokongan daripada warga negara Cina. Begitu juga MIC gagal. Bila mereka gagal, minta Presiden UMNO pula letak jawatan. Kak, ini keparal punya cerita. Ini saya cakap terus terang, saudara. Sebenarnya mereka gagal. So apa lagi? Apa daya usaha untuk UMNO mau melihat, mau mentadbir negara ini untuk maju ke depan? We got no choice. Dan kita melihat juga pimpinan dalam DAP juga sudah melakukan dinamika politiknya. Mereka sudah berubah. Anthony Loke sudah memimpin DAP. Lihat sendiri. Saya bukan kerana bersama kita puji, tidak. Yang baik kita kata baik. Macam Hanayo. Apa kenyataan Hanayo? Bila dia jadi Menteri Belia dan Sukan, dia nak menangani masalah anak-anak muda.
yang menjadi muflis, al-khulusi, khulus, guyub, jadi bankrupt kerana kesan daripada 2 tahun lamanya di 3 bulan lamanya terkurung di bawah perintahan PKP waktu itu. Dah perintah darurat. Guyub. Jadi Hana Yuk mencadangkan supaya dibuat kajian bagaimana anak-anak muda ini sudah tidak diteruskan menjadi warga yang muflis supaya mereka dapat memperbaiki kehidupan. Ini ceritanya. Jadi berbalik pada persoalan ini, mereka berusaha sedaya upaya untuk melingkupkan, saya cakap terus terang, melingkupkan kerajaan perpaduan ini untuk mereka mengambil kuasa. Saya hairan jugalah bagaimana saya cakap terus terang, macam mana warga PAS. Kita dah bagi tahu pada orang PAS, kita kata kita dengan PAS tak ada masalah. Sebab kita ada muafakat nasional. Tapi kita tak boleh terima PBBM, Parti Perubatan Bersatu, yang matlamatnya nak membunuh UMNO. Betul. Itu matlamat mereka. Bila kita tak boleh, tapi mereka nak menyantuni PBBM. Teruskanlah, cuma saya hairan. Apakah mereka lupa kenyataan Tan Sri Muhyiddin? PAS itu parti sesat. Parti ajaran sesat itulah PAS. Boleh mereka terima. UMNO nak berbaik-baik dengan Parti Keadilan. Sampai bila kita nak bergaduh? Sampai suka tak suka terima bahawa mereka telah dipilih oleh rakyat. Itu matlamat. UMNO meletakkan prinsip demokrasi. Dalam prinsip demokrasi, yang kalah mesti mengaku ia menang. Ini persoalannya. Tetapi masalah mereka tidak mau menerima hakikat ini. Rakyat dah buat keputusan. Kamu dapat 74 kursi. Jadilah pembangkang terbaik. Nak wujudkan perpaduan, mereka tak nak, mereka tolak. Betul. Sekarang dah diwujud satu kerajaan yang baru ini, mereka nak jahanamkan pula. Jadi matlamat anda ke mana? Itulah masalahnya. Saya nak menjawab soal isu sampul surat ini, tetapi sebab boleh Mi? Boleh, betul. Maklum sajalah Mi, sebab Ismi tanya dengan saya, sepatutnya saya bertanya dengan Ismi. Saya datang dari jauh bertanya dengan Ismi. Ismi ni boleh tahan juga dia punya punya bab DAP semua ni macam ni lah kan. Macam falsafah Indonesia lah. Berdamai dengan musuh lebih mudah berbanding memaafkan pengkhianat bersatu kali kedua. Jadi saudari Ismi dah buka jalan pada saya. Sebenarnya itu yang berlaku sekarang, saudara. UMNO masih mempunyai para pengkhianat dalam partinya yang saya minta agar Presiden segera membersihkan. Sebab peristiwa ini berlaku dalam Perhimpunan Agung UMNO yang dulu. Yang berapa bulan yang dululah. Bahawa Tok Mat sendiri mengatakan bahawa kawasan dia sendiri ada wakil-wakil pemimpin tertentu memberi sampul putih. Dalam sampul putih itu untuk membeli undi dan keyakinan warga UMNO. Jadi bagi saya sekarang ini, mereka mahu menggunakan wang. Kalaulah seandainya politik negara kita ini mengizinkan wang itu boleh membeli segala-galanya, lingkup negara kita, saudara. Lingkup negara kita ni. Sebab tahu sajalah wang boleh datang dari mana-mana saja. Dan mereka ini amat bahaya. Kita meletakkan kepentingan rakyat dan dalam arus demokrasi semua orang bertanding secara bebas. Bukannya meletakkan undi, bukan boleh-boleh dijual beli. Sebab itu bagaimana kenyataan saudara Zamel, saya tengok malahan waktu berucap di parlimen, siapa dekat parlimen tu bercakap yang melacurkan undi rakyat tu. Marah betul dia. Siapa ni saudara bekas mantan Menteri Kesihatan. Datuk Zulkifli Ahmad. Datuk Zulkifli Ahmad dia secara jelas mengatakan bahawa ada usaha-usaha untuk melacurkan SD ataupun akuan bersumpah untuk meletakkan orang-orang tertentu. Sebenarnya saya bukanlah berhasrat untuk mencarut atau memaki hamon. Saya datang sini dengan baik, nak jumpa dengan saudara Ismi, nak tanya khabar. Sebab beliau jauh, tidak ada di Kuala Lumpur. Tapi beliau mengikuti perkembangan sebab dunia tanpa sepadan hari ini. Apa-apa pun cepat didapati, diperolehi oleh saudara Azmi, dia punya informasinya. Jadi berbalik kepada soal sampul putih ini, memang benda itu berlaku dan sedang berlaku. Jadi berbalik kepada soal sampul putih ini, memang benda itu berlaku dan sedang pun berlaku. Saya nak bagi tahu pada teman-teman, khususnya warga UMNO, warga Akar Umbi, bahawa ketahuilah anda, di tiap-tiap bahagian anda ada orang yang telah pun dibeli oleh orang-orang tertentu. Sebab itu saya minta agar Presiden segera melakukan pembersihan dalam UMNO. Sebab mereka dibayar wang untuk memastikan tiap-tiap bahagian. Kita ada 191 bahagian. Mereka berhasrat untuk menawan sekurang-kurangnya sejumlah 100 bahagian.
untuk membolehkan mereka berada di tingkat di anjung 38 rumah UMNO. Seandainya mereka berjaya merampas kepimpinan UMNO di tingkat 38, satu benda yang agak malang pada kerajaan perpaduan ini, mereka akan membawa UMNO dan mereka membeli lagi kalangan ahli-ahli parlimen daripada Sabah dan Sarawak itu untuk berpatah balik kepada mereka, maka jatuhlah kerajaan yang mahu menangani derita rakyat. Inilah sesuatu yang bagi saya agak mengecewakan saya. Seharusnya mereka menerima hakikat. Dalam demokrasi, dalam pertandingan ni ada yang menang, ada yang kalah. Itu persoalannya, ya saudara. Betul. So ada apa Mi nak tambah Mi? Saya Mi, kita ada kawan Mi datang ni nak tanya soalan. ni saya ada sahabat baik saya, itu ketua cawangan UMNO 3C, bahagian lumut saudara KC Faizal, saudara Encik Razak kan, SUA cawangan 3C, dan juga kita ada ahli cawangan 3C saudara Tok Moh kita lah. Jadi cawangan Fasa 3C. Apakah 3C? Fasa 3C Seri Manjung lah, di bawah yang berhormat Senator Datuk Seri Zamri Kadir, Menteri Luar Negeri mungkin beliau sibuk lah. Kalau pada ada masa tengoklah live kami ni dengan Datuk Seri Amir Jad ni. Jadi saya berkenaan yang apa yang Datuk Seri Amir cakap saya setuju. Teringat saya falsafah hebat Soekarno. Perjuanganku lebih mudah kerana mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit kerana melawan bangsamu sendiri. Betul. Jadi cerita hari ini kita sudah maklum yang Perikatan Nasional hari ini memecah belahkan bangsa Melayu kepada beberapa bahagian. Perikatan Nasional menang pilihan raya ke-15. Menang 73 kursi plus 1 kursi, hilang 4 kursi dah. Tak ada simple majority pun untuk menubuhkan kerajaan. Pun kerana yang pertama, wang ringgit yang banyak dimiliki oleh Mahayadi Yassin. Yang kedua, kerana permainan politik mereka yang agak perkauman dan ekstrim, menakut-nakutkan orang Melayu, malah mencipta berbagai fitnah kepada Dr. Zahid Hamidi. Bla bla bla, macam-macam dia kata. Jadi hari ini mereka sepatutnya menyertai kerajaan penyatuan atau kerajaan perpaduan. Tapi mereka menolak mentah-mentah titah Seri Paduka Baginda kita hanya kerana enggan duduk di nombor 2. Mereka mau nombor 1. Sebab nombor 2 mereka tak nak. Jadi yang kedua, mereka cuba menipu istana dengan menghantar SD yang bukan diambil mengikut saluran rasmi. Makna SD itu membelakangkan parti UMNO dan Barisan Nasional. Arahan tuanku, arahan yang saya dapat, kita dapat Saudara Ismi, yang saya dapat, saya baca, bukan saya tak baca saudara, tapi mereka cuba menafikan. Arahan daripada istana mahukan agar ketua-ketua parti menamakan calon Perdana Menteri. Sila semak balik. Bukannya lah ambil seorang-seorang. Ini sampai bila lagi kita nak dengan SB? Cuma saya nak selain ni satu orang ni daripada mana tadi tu? Sahabat kita, saudara Raffles Shah Himalaya. Dia kata eloklah cium apa ini DAP. Saya kata ini bukan soal cium. Ini bukan soal cium. Kalau saya begitu, bagaimana dalam Perikatan Nasional adanya parti-parti gerakan? So, apakah kita, kerana dia tu warga bukan Melayu, maka kita nak brand? Saya dah bercakap semalam, sudah-sudahlah. Sampai bila kita nak berbalah? Sampai bila kita nak menjadikan negara kita ni porak-peranda? Sampai masanya ada perdamaian, macam mana kata Saudara Ismi tadi, bahawa perdamaian itu kita berdamai dengan orang yang bermusuh dengan kita adalah lebih baik daripada kita mengekalkan pengkhianat dalaman. Berdamai dengan musuh lebih mudah berbanding memaafkan pengkhianat yang sama 2 kali. Lepas itu saya tertarik hati dengan apa yang Saudara Ismi katakan tadi. Memang itu adalah kenyataan Bung Karno. Bung Karno ini adalah pemimpin hebat di negara Indonesia. Bahawa beliau dulu mengatakan, kalau kamu berikan aku 100 orang tua, yang mampu kulakukan adalah untuk menawan Gunung Kalimanjaro. Tetapi kamu berikan aku 10 anak muda,
pasti ku goncangkan dunia. Ini orang macam Soekarno yang melihat kepimpinan itu penting. Dan bila beliau mengatakan bahawa bila Indonesia sudah merdeka, aku berjaya mengusir Belanda keluar daripada bumi Indonesia. Okey, aku berjaya mencapai kemerdekaan untuk bangsaku. Tapi aku khawatir, itu tambahan sebenarnya, aku khawatir kemerdekaan ini akan tergugat kerana bangsaku sendiri.